Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana 2 Ogos. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Margaret Dambang. Dan berikut paparan-paparan utama malam ini. Tidak pakai pelitup separuh muka, 127 individu ingkar ditahan, sebahagiannya di kompaun. Dua pelajar sekolah rendah positif COVID-19 daripada kluster PUI Sivagangga di Kedah. Hari pertama arahan wajib pakai pelitup separuh muka semalam menyaksikan 127 individu ditahan kerana ingkar. Mereka termasuk 29 individu di Johor. Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan Maidin Piche berkata sebanyak 26 kompaun dikeluarkan di daerah Kota Tinggi, manakala 3 lagi di daerah Iskandar Puteri. Sementara itu, Ketua Polis Kota Tinggi, Superintendent Husin Zamora memaklumkan 26 individu dikenakan kompaun selepas gagal memakai pelitup separuh muka di Batu Layar. Manakala mereka didenda menerusi satu operasi yang dijalankan bermula pukul 3 hingga 5 petang semalam. Pemantauan akan terus dilakukan di kawasan tumpuan orang ramai bagi memastikan arahan wajib pakai pelitup separuh muka dipatuhi. Di Kuantan, 17 kompaun dikeluarkan kepada individu yang gagal memakai pelitup separuh muka di tempat awam. Ketua Polis Daerah Kuantan, SCP Muhammad Nur Yusuf Ali berkata, operasi dijalankan bersama 25 pegawai dan anggota, termasuk agensi lain di lokasi tumpuan orang ramai. Kuantan dan juga amnya yang masuk daripada luar ke daerah Kuantan. Patuhilah peraturan yang telah diberikan bagi memastikan bahawa keselamatan, ketenteraman dan keamanan khususnya daerah Kuantan ini terjamin. Kita fokus kepada COVID-19 ini. Saudara, aliran trafik di lebuh raya utama perlahan malam ini kerana semakin ramai warga kota bergerak pulang ke rumah masing-masing selepas cuti Aidiladha. Ya, untuk mengetahui keadaan semasa, kita bersama dengan wartawan Muhammad Ashraf Ishak di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Bangi. Silakan Ashraf. Okey, baik, terima kasih rakan setugas Andy dan juga Margaret. Saya bersama jurukamera Hafiz Ahmad dan juruteknik Rafi Udin masih lagi berada di sini di Pejabat Pengurusan Trafik LLM Bangi sejak pagi tadi bagi membawakan perkembangan terkini kepada anda situasi aliran trafik di lebuh raya utama seluruh negara. Dan berdasarkan pemerhatian, pertambahan bilangan kenderaan dikesan semakin meningkat terutama dari kawasan pantai timur dan utara tanah air menuju ke ibu negara. Ini berikutan orang ramai memilih untuk bergerak pada saat-saat akhir, iaitu pada waktu malam untuk pulang semula ke kawasan ibu kota. Dan untuk gambaran yang lebih terperinci, kita lihat di paparan CCTV di belakang saya. Kita mulakan di kawasan lebuh raya yang paling sesak ketika ini, iaitu di kawasan lebuh raya Pantai Timur Karak, iaitu Plaza Tol Karak, di mana jumlah kenderaan yang sangat banyak dan sesak ketika ini sehingga memaksa pihak LPT membuka lorong tol tambahan, dan pihak rela juga ditugaskan untuk mengawal lalu lintas di kawasan ini berikutan pertambahan kenderaan yang semakin banyak ketika ini. Seterusnya kita beralih ke paparan CCTV yang kedua, iaitu di kawasan Bentong, iaitu Plaza Tol Bentong. Kenderaan semakin meningkat dan aliran trafik bergerak perlahan menuju masuk ke Plaza Tol Bentong. Seterusnya kita beralih ke paparan CCTV di kilometer 241, iaitu lebuh raya Plus Pedas Linggi. Aliran trafik menuju ke ibu negara semakin bergerak perlahan dan semakin meningkat, manakala aliran trafik daripada ibu negara menuju ke selatan bergerak lancar dan sedikit lengang. Seterusnya kita beralih ke lebuh raya Plus di kawasan Sungai Perak.
aliran trafik menuju ke kawasan ibu negara juga bergerak perlahan dan pertambahan kenderaan dilihat semakin meningkat, manakala dari aliran trafik menuju ke kawasan utara pula sedikit lengang. Dan untuk kita mendapatkan maklumat yang lebih terperinci berkaitan dengan situasi terkini, kita bersama dengan Ketua Penolong Pengarah Pembangunan dan Trafik LLM, iaitu Tuan Syed Muhammad Faizal Syed Syed Ahmad. Baik, terima kasih Tuan. Mungkin seperti kita saksikan di CCTV belakang ini, pertambahan kenderaan dan aliran trafik yang semakin sesak di lebuh raya utama di beberapa lebuh raya. Jadi mungkin apa persediaan pihak LLM untuk berhadapan dengan situasi seperti ini? Okey, antara persediaan yang kita telah buat bersama-sama dengan pihak pengendali lebuh raya seperti pengurusan di Plaza Tol, di mana kita telah menempatkan anggota rela dan juga petugas-petugas tambahan daripada syarikat konsesi untuk mengawal pergerakan trafik dan melancarkan pergerakan trafik semasa urusan di Plaza Tol. Selain itu, pihak kita juga telah mengarahkan kepada pihak konsesi lebuh raya untuk meningkatkan jumlah rondaan oleh pasukan peronda lebuh raya bagi memastikan bahawa trafik di lebuh raya utama berada dalam keadaan lancar. Selain itu, kita juga telah menempatkan jentera berat seperti kren atau shower ataupun truk penunda di lokasi-lokasi kritikal seperti di terowong Genting Sempah, di terowong Menora, dan di sepanjang lebuh raya KLK, lokasi-lokasi yang kritikal yang berlaku kemalangan. Jadi ini sedikit sebanyak akan mempercepatkan sekiranya berlaku apa-apa kemalangan di lebuh raya. Selain itu, kita juga telah bekerjasama dengan pihak polis dan JPJ untuk memantau pergerakan trafik untuk memastikan bahawa pengguna-pengguna tidak melanggar arahan-arahan atau peraturan di semasa di lebuh raya. Selain itu, di kawasan rehat juga kita telah menyediakan SOP-SOP yang sewajarnya untuk pengguna-pengguna mematuhinya, di mana kita meminta untuk memakai pelitup muka serta membuat pemeriksaan suhu semasa memasuki kawasan lebuh raya. Selain itu, kita telah mengarahkan pihak konsesi untuk mengawal kenderaan yang masuk ke kawasan rehat untuk memastikan bahawa penjarakan fizikal ni dapat diatasi. Okey, mungkin terakhir apa nasihat pihak LLM kepada pengguna jalan raya yang akan memulakan perjalanan agar mematuhi peraturan dan SOP yang ditetapkan, kerana kita masih lagi berada dalam tempoh PKPP ketika ini? Okey, di antara nasihat yang kita ingin sampaikan kepada pihak pengguna, di mana kita nak memastikan bahawa mendapatkan rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Mungkin pengguna daripada Pantai Timur akan memulakan perjalanan pada 11 malam. Jadi pastikan bahawa mendapatkan rehat yang cukup. Selain itu, pastikan bahawa kad touch and go ini ditambah nilai sebelum memasuki lebuh raya untuk mengelakkan sebarang kesakan di kawasan-kawasan Plaza Tol. Okey, baik. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami di Berita Perdana. Dan kepada anda yang baru saja hendak memulakan perjalanan anda dari mana pun, daripada utara, selatan, timur maupun barat, berhati-hatilah di jalan raya dan pastikan kad tambah nilai touch and go anda dan e-wallet RFID mencukupi kerana sebelum tiba di Plaza Tol, kerana lorong tambah nilai di tol telah ditutup sehingga esok. Dan sebarang maklumat anda boleh hubungi talian 1-800-88-752 atau ikuti Twitter LLM di LLM Info Trafik untuk mengetahui perkembangan terkini aliran trafik. Dan seterusnya saya serahkan bersama rakan tugas saya Mohan Chin Asami yang kini berada di Persada Plus bagi kita mengikuti perkembangan aliran trafik di lebuh raya Terima kasih Ashraf dengan laporan info trafik daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM sebentar tadi. Dan untuk mengetahui anda, saya masih lagi berada di Persada Plus Subang bagi memberikan anda info trafik terkini berkenaan dengan perkembangan trafik di lebuh raya utama negara di bawah seliaan Plus Malaysia Berhad. Dan untuk mengetahui anda, sejak pagi tadi saya berada di sini, apa yang saya dapat lihat daripada CCTV yang ada di sini adalah perkembangan trafik atau aliran trafik memang cukup tinggi sejak pagi tadi sehingga sekarang, dan pihak Plus bersama dengan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan kesesakan ini akan berlaku sehingga lewat malam nanti. Ia kemungkinan warga kota yang
pulang ke ibu negara. Berikutan mereka akan kembali bertugas esok, termasuk bermulanya sesi persekolahan pada esok, iaitu pada hari Isnin. Dan seperti mana anda dah melihat di sebelah kiri saya, terdapat beberapa CCTV yang menunjukkan situasi trafik ketika ini. Baik, kita mula dengan CCTV yang pertama, iaitu di Tangkah kilometer 170.7. Kita boleh lihat aliran trafik di kedua-dua hala kelihatan terkawal. Bagaimanapun laluan yang menuju ke utara, iaitu ke Melaka, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, kelihatan agak tinggi berbanding petang tadi. Dan seterusnya adalah di Simpang Pulai kilometer 288.4. Kita boleh lihat sendirilah bagaimana situasinya di sini. Kita boleh lihat kenderaan dah mula perlahan berikutan aliran trafik yang sangat tinggi, dan ia berlaku sejak pagi tadi. Dan ketika ini aliran dia agak tinggi sikit jika dibandingkan dengan petang. Dan seterusnya kita lihat di Menora, iaitu di kilometer 257. Seperti biasa, aliran trafik yang menuju ke ibu negara adalah sangat tinggi berbanding dengan yang menuju ke utara Semenanjung Malaysia, dan situasi ini juga kekal sama sejak pagi tadi. Dan seterusnya di Sungai Perak, kita boleh lihat aliran trafik yang menuju ke selatan, iaitu yang menuju ke ibu negara, meningkat, dan kita boleh lihat kenderaan semakin perlahan. Dan seterusnya aliran yang menuju ke utara Semenanjung Malaysia dilihat terkawal dan kurangnya kenderaan. Baik, kepada anda yang ingin membuat perancangan untuk pulang ke ibu negara, anda nasihatkan supaya mengikuti jadual perjalanan yang telah dikeluarkan oleh pihak Plus Malaysia Berhad. Seperti mana anda boleh merujuk sendiri di laman Sesawang Plus, dan selain itu juga anda boleh merujuk di laman Twitter Plus Malaysia Berhad dan juga LLM bagi mendapatkan info-info trafik yang terkini. Baik, bagi mengetahui langkah yang selanjutnya yang telah diambil oleh pihak Plus bagi mengenai kesesakan ini, saya ketika ini bersama dengan wakil Plus Malaysia Berhad di sini, iaitu Encik Muhammad Yusof. Terima kasih Encik Muhammad Yusof kerana bersama kami pada ini. Mungkin Encik Yusof boleh bagi tahu sedikit berkenaan dengan anggaran jumlah kenderaan di atas jalan raya yang menuju ke ibu negara, dan apakah langkah yang telah diambil oleh Plus Malaysia Berhad. Baik, Mohon, terima kasih. Berdasarkan daripada rekod yang kita telah ada, sebanyak lebih kurang antara 1.5 hingga 1.7 juta kenderaan yang telah bergerak keluar daripada KL sebelum musim perayaan, dan kita percaya sebenarnya kenderaan yang sama akan berpatah balik untuk pulang ke bandaraya pada malam ini sehinggalah lewat pagi mungkin, dan hingga kelak esok hari. Bagi pihak Plus, kami telah menyediakan laluan terus. Sebenarnya tidak ada laluan yang tersekat. Kita telah clearkan, tidak ada sebarang insiden ataupun insiden yang boleh menghalang laluan, termasuk juga di laluan keluar kita di semua plaza tol kita sekarang. Kita telah beroperasi 100%, 100% kita sedang membuka semua laluan untuk memastikan perjalanan mereka lancar dan terkawal untuk pulang ke ibu kota. Begitu juga di kawasan rehat kita menyediakan rela, kita menyediakan pemantauan yang sebaiknya supaya mereka juga mematuhi norma-norma baru dan juga COVID-19 yang kita ada sekarang ini. Saya mohon kepada semua agar memberi kerjasama dan juga mematuhi semua yang kita telah ada sediakan di sepanjang laluan Lebuh Raya Plus. Selamat sampai, insya-Allah. Baik, terima kasih Encik Yusof. Baik, kepada orang ramai atau pengguna lebuh raya juga, anda sekiranya mengalami sebarang masalah, anda diminta untuk menghubungi talian di 1888-0000. Saya ulangi sekali lagi, 1888-0000 untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini berkenaan dengan info trafik ataupun memohon bantuan daripada pasukan Peronda Plus. Dan ingat, ketika anda berada di mana-mana RR, pakai pelitup muka kerana anda boleh dikenakan saman RM1,000. Anda perlu tahu bahawa setiap gerak-geri anda di RNR diperhatikan oleh pihak berkuasa. Sekian saja laporan saya daripada Plus. Kita kembali bersama Andy, Reza Rohadian dan Margaret Gambang di studio. Silakan. Baik, terima kasih Mohan dan juga Ashraf untuk perkembangan tersebut. Baik saudara, sementara itu laluan utama di Kelantan juga sibuk kerana perantau yang pulang berhari raya mula kembali ke ibu kota. Ya, laporan lanjut kita bersama wartawan Majidah Ismail di Kuala Kerai. Silakan Majidah. Baik, Mac, Andy, terima kasih. Saya kini berada di dataran Peladang di Kuala Kerai bagi meninjau keadaan terkini aliran trafik di seluruh Kelantan sebenarnya.
dan dapat disaksikan di laluan ini merupakan laluan utama perantau yang ingin pulang ke ibu kota, di mana Kuala Krai merupakan laluan utama dari Kota Baru ke Gua Musang. Dan didapati ketika ini keadaan lalu lintas bergerak lancar. Namun tadi kami dari Kota Baru mengambil masa selama lebih 2 jam apabila berlaku sedikit kesesakan di Kod Lanas Ketereh apabila kenderaan bergerak perlahan disebabkan bilangan kenderaan bertambah kerana besok merupakan hari perantau untuk kembali bekerja di ibu kota. Jadi dan sedikit kemalangan kecil berlaku tadi ketika dalam perjalanan ke Kuala Krai. Jadi untuk itu kita bersama dengan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Krai, Tuan Rizwan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Puan. Okey, bagaimana aliran trafik di Kuala Krai? Difahamkan berlaku sedikit kesesakan hari ini Tuan. Ya betul. Daripada pagi tadi sendiri kami di Jabatan Bomba ada buat tinjauan. Peringkat pagi keadaan mula sesak sehinggalah bawa ke waktu kemuncak waktu tengah hari dan pada petang dan juga malam. Tapi waktu yang kita terima paling banyak kesesakan itu adalah pada waktu tengah hari dan petang lah. Dan sekarang ni telah beransur untuk berjalan lancar lah. Jadi dari segi keanggotaan Tuan, berapa ramai keanggotaan yang bertugas sempena dengan Hari Raya Aidiladha ini dan di manakah lokasi-lokasi yang dijangka sesak teruk sebelum ni? Okey, baik. Persediaan anggota kita adalah seramai 70 orang yang melibatkan 3 buah balai di daerah Kuala Krai, di Kuala Krai sendiri, di Sungai Durian dan juga di Dabong. Dan juga kita punya kesiapsiagaan dari segi logistik dan juga jentera, sebanyak 3 buah jentera FRT kita sediakan dan juga utility lah untuk kita buat pemanduan dan segi untuk memantau lah keadaan semasa di lalu lintas. Jadi kawasan-kawasan yang kita faham telah melalui kesesakan ini terutamanya dari pusat bandar sendiri di Kuala Krai dan juga mungkin kecil sepanjang perjalanan antara Kuala Krai ke Gua Musang. Disitulah kawasan terutamanya kesesakan berlaku lah. Dijangkakan mungkin malam ini merupakan malam kemuncak kepada perantau untuk pulang ke ibu kota untuk kembali bekerja Tuan. Ya betul. Waktu mula sekarang ni mungkin akan ramai lagi akan menggunakan jalan lalu lintas. Jadi dijangka keadaan kereta akan bertambah. Jadi mungkin makin akan sesak semula di kawasan beberapa kawasan. Jadi kami akan sentiasa bersiap sedialah sekiranya ada berlaku apa-apa. Sekiranya berlaku kemalangan, okey, apakah kesiapsiagaan pihak bomba untuk datang tepat pada waktunya untuk menyelamatkan perantau-perantau ataupun orang ramai pengguna jalan raya tu? Macam saya sendiri, saya telah kerahkan kepada pemandu-pemandu kita, pada seluruh anggota untuk tingkatkan kesiapsiagaan kita di mana sekiranya berlaku sahaja call, kita terus akan pergilah di mana kita terima call tu. Contohnya di beberapa kawasan yang kita katakan ada kemalangan misalnya, kita akan terus ke lokasi. Lebih cepat. Okey, berbanding Hari Raya Aidilfitri, adakah Hari Raya Aidiladha ni lebih mencabar kan? Ya betul. Kalau kita fahami trend di Pantai Timur ni, Aidiladha ni merupakan hari yang lebih ramai. Penduduk di luar akan pulang ke tempat lahir lah di Kelantan ini. Jadi apa yang saya faham juga, bila Hari Raya Aidiladha ni akan melibatkan lagi ramai banyak kesesakan. Sebabnya penduduk tu lebih ramai lah waktu-waktu Hari Raya Aidiladha berbanding Aidilfitri yang mungkin kurang sedikit. Okey, nasihat Tuan lah kepada perantau-perantau yang masih belum pulang ke ibu kota, mungkin akan pulang malam ini ataupun pada esok pagi. Okey, nasihat kami kepada semua pengguna jalan raya yang menyambut Hari Raya Aidiladha yang ingin beraya bersama keluarga, dinasihatkan supaya tuan-tuan, puan-puan semua berhati-hati di jalan raya, utamakan pemanduan berhemah, patuhi keselamatan jalan raya, patuhi lalu lintas, jaga jarak dan juga kita sentiasa dalam musim PKP amalkan penjarakan sosial di tempat-tempat rehat dan sebagainya bagi memastikan keselamatan tuan-tuan dan keluarga lah. Semoga sampai ke destinasi dengan baik. Baiklah, terima kasih Tuan. Jadi itu yang penting, jaga jarak fizikal dan juga kita jaga kita. Kembali kepada Mac dan juga Andy di Angkasa Puri, silakan. Baik, Manjidah, terima kasih untuk perkembangan dari Kuala Krai. Saudara, kita ke perkembangan COVID-19. 14 kes baharu COVID-19 direkodkan setakat 12 tengah hari tadi, menjadikan jumlah kumulatif 8,999 kes. 13 kes merupakan penularan di dalam negara, manakala satu lagi jangkitan di luar negara iaitu Filipina. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan 11 kes penularan tempatan merupakan kluster PUI Siva Gangga, manakala 2 lagi kes di Sabah dilaporkan di pintu masuk antarabangsa Laut Labuan. Kes pertama merupakan pelajar yang tiba dari Sandakan untuk memulakan pengajian di Labuan. Kes kedua pula dari penampang yang tiba ke Labuan untuk bercuti bersama keluarga. Dalam pada itu, kes aktif dengan keboleh jangkitan 210 kes dan mereka diasingkan untuk rawatan selanjutnya.
terdapat 17 kes telah pulih menjadikannya 8,664 kes. Tiada pertambahan kes kematian dilaporkan hari ini dan jumlahnya kekal 125 kes. Dan berikut status terkini COVID-19 dalam negara. Diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri. Baik, sementara itu, Datuk Dr. Nur Hisham mengesahkan 2 pelajar sekolah rendah berusia 7 dan 10 tahun dikesan positif COVID-19 daripada kluster PUI Siva Gangga di Kedah. Ujian saringan telah dilakukan terhadap 313 individu dalam kluster berkenaan. 20 daripadanya dikesan positif setakat hari ini. 280 individu pula dikesan negatif dan 13 kes masih menunggu keputusan ujian. Manakala 20 kes yang dikesan positif merupakan kes aktif. Daripada kes positif yang dilaporkan, 15 kes adalah dalam kalangan warga negara Malaysia dan 5 lagi kes bukan warga negara. Jelas Datuk Dr. Nur Hisham, tiada kes dirawat di unit rawatan rapi ICU dan tiada kematian dilaporkan. Kesemua kes dimasukkan ke Hospital Sultan Bahia Alusta untuk diasingkan dan menerima rawatan. Pejabat Kesihatan Daerah giat melaksanakan aktiviti pengesanan kontak rapat untuk mencegah penularan COVID-19. Pembersihan dan nyakuman turut dilaksanakan di semua premis termasuk sekolah yang terlibat dan rumah kes yang dikesan positif. Hari kedua penguatkuasaan perintah wajib pakai pelitup separuh muka. Majoriti rakyat patuh, nantikan paparannya seketika nanti. Rokok tak bagus kawan. Mari masuk, saya kasih air minum. Bersua kembali. Orang ramai diwajibkan memakai pelitup separuh muka di tempat awam mulai semalam. Tidak terkecuali kawasan rehat dan rawat RNR. Tinjauan kami di RNR Nilai Negeri Sembilan mendapati semua pengunjung patuh arahan. Wartawan Siti Nurul Husna Bukhari ada butirannya. Saya kini berada di hentian rehat dan rawat Nilai Negeri Sembilan untuk tinjauan berkenaan dengan penggunaan dan juga pemakaian topeng muka dan juga reaksi pengunjung peniaga di sini berkenaan dengan peraturan yang dikuatkuasakan kerajaan bermula semalam. Apa yang dapat saya saksikan, boleh dikatakan kesemua pengunjung dan juga peniaga di sini memakai topeng muka, bukan sahaja disebabkan oleh arahan yang dikuatkuasakan oleh kerajaan dan juga denda RM1,000 untuk wajah yang terdedah. Namun ia juga berkaitan dengan kesihatan dan juga keselamatan, apatah lagi nyawa yang tiada galang gantinya. Menerusi pemerhatian seawal 10 pagi, semua pengunjung memakai pelitup separuh muka dengan sempurna. Rata-rata peniaga turut mengakui pelanggan juga patuh peraturan, tulis nama dan nombor telefon berbanding sebelum ini. Beberapa pengunjung yang ditemui menyokong langkah mewajibkan pemakaian pelitup separuh muka bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Yang pada saya yang paling utama sebenarnya untuk kita menjaga keselamatan diri kita, bagi mengelakkan kita ni dapat terkena daripada wabak tersebut. Ini langsung tak membebankan
pada saya benda ni sangat membantu. Mungkin kalau kita nak bernafas ke apa, kita boleh buka sekejap untuk curi masa ke, untuk kita bernafas, tapi bagi saya sangat membantulah. Siapa yang tak pakai topeng muka ni kira macam rugilah, sebab benda ni bukan susah pun. Senang je kan, bermodalkan RM20 je kita boleh beli topeng muka, kita pakai, and then kita selamat daripada COVID-19. Individu yang ingkar arahan boleh didenda RM1,000. Jadi, pakailah pelitup separuh muka untuk kebaikan kita bersama. Siti Nurul Husna Bukhari, Berita RTM. Wartawan Jilbata Robert pula ke beberapa stesen LRT di Ibu Negara untuk meninjau pematuhan orang ramai terhadap arahan wajib pakai pelitup separuh muka. Kita ikuti laporannya. Tinjauan kami mendapati hampir semua pengguna sedar arahan wajib pakai pelitup separuh muka di tempat awam yang berkuat kuasa mulai 1 Ogos. Kebanyakan mereka merupakan pengguna kerap LRT dan sudah pun mengaplikasikan kebiasaan baharu seperti kawalan kendiri dan penjarakan fizikal selain memakai pelitup separuh muka. Okey je sebab memang daripada dulu dah selalu pakai. Keluar pun memang parents galakkan untuk pakai face mask. So macam dah terbiasa untuk pakai. Okey lah for safety reason ya. So boleh accept lah. Itu saja. Okey lah, boleh lah. Tak leceh sangat lah. Ya, sebab for healthy. Ya, for the wireless. I think sekarang bila dah ada rules mulai 1st August ni kan kena wajib pakai. So saya rasa okey kot sebab ramai pakai. Saya pun dapat ramai pakai. So selamat juga. Selamat jugalah. Warga asing yang bermastautin di negara ini juga tidak menghadapi masalah dalam mematuhi SOP pemakaian pelitup separuh muka. I was just looking online today and noticing that the price of masks decreased actually. If I were to buy it online to a price that was much lower than before. So I guess it's not that hard. And the benefits of wearing it overall it's much higher than the risk that we're exposing without wearing them. So it's okay. Pakai pelitup muka dengan betul menutupi keseluruhan hidung dan juga mulut anda. Dan kalau dah pakai itu, pastikan buang di tempat yang betul, jangan buang merata-rata. Penggunaan pelitup muka mampu menghindarkan risiko jangkitan sehingga 60%. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Bersama kita putuskan jangkitan COVID-19. Jilbata Robert, Berita RTM. Di Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur, tinjauan turut melihat sama ada orang ramai patuh kepada pemakaian pelitup separuh muka. Mungkin selepas ini kerajaan telah mengeluarkan SOP supaya wajib memakai mask. Mungkin rakyat akan berani keluar untuk mengunjung kawasan-kawasan kami di Jalan Masjid India. Lagipun kedai banyak lagi tutup kawasan ini, boleh tengok kan. Masih ramai belum orang berniaga. Di sebalik penguatkuasaan itu, orang ramai turut berpuas hati kerana tindakan itu meningkatkan tahap keselamatan pengunjung. Saya berasal dari Sandakan Sabah. Hari ini datang ke Masjid Jamek, nak jalan-jalan bawa family. Tapi ramai lagi kedai yang tutup. Tapi okeylah, ramai orang yang pakai penutup muka, jadi sangat berpuas hatilah macam ni. Pada pemantauan saya, ramai yang ikut SOP dengan memakai pelitup mask ni. Tapi ada segelintir yang tak pakai, kita beri nasihatlah supaya memakai dan jaga kesihatan mereka. Tinjauan hari kedua arahan wajib ini membuktikan majoriti rakyat patuh demi keselamatan bersama. Penularan titisan cecair dalam komuniti dipercayai boleh menjadi faktor kepada penularan COVID-19. Justru itu, saranan Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO untuk memakai pelitup muka boleh menjadi salah satu perkara yang boleh meminimalkan jangkitan ini. Namun, sekadar pelitup muka tidak mencukupi untuk menghalang atau mengurangkan risiko jangkitan pandemik COVID-19. Orang-orang awam, rakyat juga perlu mengamalkan penjarakan fizikal, kerap membasuh tangan dan juga penjagaan kendiri yang dijadikan sebagai amalan seharian. Azri Ahmad Musa Fahadi, Berita RTM. Assalamualaikum dan selamat malam. Berdasarkan pemantauan carta angin yang terkini,
kelihatan iaitu satu pembentukan perbezaan tekanan udara menyebabkan luruan angin di kawasan utara rantau negara kita, iaitu kelajuan angin boleh mencecah sehingga 60 km sejam di kawasan perkapalan utara, iaitu melibatkan Phuket, Samui, Kondor, Reef North dan juga Palawan, dan juga termasuklah perkapalan Labuan. Amaran ini berbahaya ke atas semua aktiviti perkapalan dan pantai, termasuklah menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Bagi keadaan cuaca semasa pula, alhamdulillah tiada cerapan hujan dicerap di kesemua tempat di Semenanjung, namun bagi di negeri Sarawak pula kelihatan hujan berserta ribut petir di kawasan bahagian Sarike, Sibu dan juga pedalaman Kapit. Tidak lupa juga di kawasan bahagian Kuching negeri Sarawak. Di samping itu di Sabah pula alhamdulillah tiada juga cerapan hujan di negeri tersebut. Bagi ramalan cuaca bagi keesokan pagi pula, Met Malaysia menjangkakan hujan boleh berlaku di kawasan pesisir pantai, iaitu di kawasan daerah Port Dickson, Negeri Sembilan dan juga Negeri Melaka. Manakala di lain-lain tempat pula keadaan cuaca cerah di kawasan-kawasan tersebut. Sekian dahulu laporan cuaca buat malam ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Sesaung dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizan. Assalamualaikum. Sisi Iman bakal ceburi bidang pengacaraan tidak lama lagi. Ceritanya dalam segmen Bidiva, terus setia bersama kami. Masih bersama berita perdana. 28 individu telah diambil tindakan oleh polis kerana gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP kuarantin di rumah. Semalam juga 2,263 pemeriksaan dilakukan terhadap individu yang sedang menjalani kuarantin wajib 14 hari di kediaman masing-masing. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, 4,286 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk sempadan antarabangsa sejak 24 Julai. 13 individu telah dihantar ke hospital untuk rawatan. Mereka telah pulang dari 24 negara, antaranya Filipina, Taiwan, China, Belanda, Papua New Guinea dan Australia. Tujuh lelaki melecur hampir keseluruhan anggota badan setelah disambar api di dalam sebuah bot pelancong di sebuah pusat menyelam di Semporna semalam. Ketua Polis Daerah Semporna, Superintendent Sabaruddin Rahmat dalam kenyataan berkata, kejadian berlaku ketika 4 mangsa sedang mengisi minyak petrol dari tangki minyak bot ke dalam bekas lain. Siasatan lanjut masih diteruskan selepas letupan berlaku pagi semalam. Letupan dipercayai berpunca daripada minyak dalam tangki bot yang bercampur air sehingga menyebabkan 7 mangsa di atas bot disambar api. 6 lelaki berumur 18 hingga 36 tahun mendapatkan rawatan lanjut di Hospital Tawau, manakala seorang lagi dirawat sebagai pesakit luar di Hospital Semporna.
Akibat tertekan dengan penyakit kanser usus yang kembali aktif, seorang wanita maut selepas terjun dari tingkat 7 di salah sebuah pusat beli belah di Kuantan pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kuantan, Asisten Komisioner Muhammad Nur Yusuf Ali mengesahkan kejadian tersebut setelah polis menerima panggilan pada pukul 9.41 pagi. Mangsa berusia 42 tahun, keluarganya berkata mangsa telah sembuh sepenuhnya sejak 2016 tetapi kanser tersebut disahkan kembali menyerang pada Mac lalu. Suami mangsa difahamkan turut membawa mangsa ke Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA Kuantan bagi menerima rawatan akibat tertekan. Mayat dihantar ke hospital untuk bedah siasat. Seorang remaja lelaki lemas di Tasik Paya Biru, Felda Lok Heng Selatan, Kota Tinggi Johor tengah hari tadi. Mayat Muhammad Akmal Hakim Abdul Karim, 19 tahun, ditemui di dasar Tasik pada 12.53 tengah hari. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Husin Zamora berkata, mangsa sebelum itu bersama 5 rakannya datang untuk mandi di Tasik tersebut. Selepas terjun ke dalam Tasik, mangsa tersangkut pada rumpai pada kedalaman lebih 2 meter. Kes diklasifikasi sebagai mati mengejut. Jelasnya, Tasik Paya Biru itu sudah ditutup sejak 2 tahun lalu berikutan kes lemas yang kerap dilaporkan di lokasi itu. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Syarikat Telekomunikasi Negara Axiata Group Berhad Axiata bakal menerbitkan sukuk jangka panjang berjumlah $1 bilion Amerika. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Izzadin Idris berkata, sukuk itu akan diterbitkan pada bulan hadapan melibatkan 4 pengurus utama. 4 institusi kewangan yang dilantik sebagai pengurus utama bersama ialah CIMB, UBS, Citibank dan Standard Chartered. Has approved our proposal to raise about $1 billion from the markets. We've appointed 4 banks to act as joint lead managers for us. The funds or the raised indicative quotes are pretty attractive, 10-year money, 30-year money, US dollars. And we believe this is a way to also manage our asset and liability. Yeah? Sebahagian daripada wang yang diraih daripada terbitan sukuk akan digunakan untuk pembiayaan semula. Kali terakhir Axiata menerbitkan sukuk pada 2016 berjumlah $500 juta. Beliau berkata demikian pada sidang media Mesyuarat Agung Tahunan Axiata ke-28. Turut hadir pengerusi Axiata Tan Sri Ghazali Sheikh Abdul Khalid serta Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Tan Sri Jamaluddin Ibrahim. Bank Islam Malaysia Berhad sedia memberi moratorium dan bantuan kewangan bersasar kepada pelanggannya yang terjejas akibat COVID-19. Pelanggan diminta menghubungi bank untuk memanfaatkan kemudahan itu. Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Muazzam Muhammad menerusi kenyataan menjelaskan pelanggan boleh mengunjungi rangkaian cawangan bank di seluruh negara bermula 7 Ogos ini. Bank itu sedia memberikan bantuan bersasar berlandaskan kepada 2 kes. Individu yang kehilangan pekerjaan bermula tahun ini dan kini tidak bekerja, mereka akan menerima lanjutan moratorium selama 3 bulan bermula tamatnya tempoh moratorium September ini. Manakala individu yang masih bekerja tetapi mengalami pengurangan pendapatan juga layak memandangkan waktu bekerja mereka dikurangkan dan menerima pemotongan gaji.
Mereka boleh menerima pengurangan ansuran bulanan bersesuaian dengan pengurangan gaji tertakluk kepada jenis pembiayaan selain fleksibiliti pembayaran selama 6 bulan dari penghujung tempoh berakhirnya moratorium sedia ada. Tahap pematuhan prosedur operasi standard SOP bagi sektor pembinaan telah mencapai 85%. Enggan berpuas hati, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof mahu kadar pematuhan terus dipertingkat. Kementeriannya telah bersedia bagi menghadapi sebarang kemungkinan yang akan berlaku ekoran pandemik COVID-19. Only 1% yang tidak patuh yang telah kita tutup. Bila mereka patuhi, kita akan buka balik. 15 lebih kurang 15% tu yang tidak mematuhi sepenuhnya telah pun diberi amaran supaya mereka patuhi sepenuhnya. Sebab itu kita menyeru supaya semua kita ini patuhi SOP. Pertama sekali, kekalkan penjarakan sosial. Pakai mask sebaik-baiknya sebab kajian mengatakan kalau ada penjarakan sosial dengan mask barulah kita boleh dikatakan 100% protected. Menyentuh mengenai peningkatan kes COVID-19 di Sarawak, beliau berkata pihaknya tidak mempunyai perancangan untuk menghentikan operasi projek pembinaan di negeri tersebut. Sebaliknya, penutupan tapak pembinaan projek hanya dibuat apabila berlaku penularan kes di lokasi terlibat. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program di Trax FM di Angkasa Puri. Kita mulakan semasukan dengan perkembangan ini. Atlet gimnas negara Amy Kwan mengejutkan peminat sukan tanah air apabila mengumumkan persaraannya selepas 21 tahun menabur bakti dalam sukan Gymrama. Gimnas itu yang melakar kejayaan sensasi pada Sukan Commonwealth 2018 di Gold Coast, Australia. Apabila meraih emas acara ribbon, individu berjanji akan terus menyumbang kepada Malaysia dengan tugasan baharunya sebagai jurulatih. Dalam perkongsian di laman Instagram, Amy yang kini berusia 25 tahun berterima kasih kepada keluarga, rakan-rakan, penyokong dan semua pihak yang terbabit sepanjang beliau berkecimpung dalam arena Gymrama. Beliau turut memahat sejarah meraih perak acara berpasukan selain 2 gangsa dalam saingan all around dan gelung individu pada Sukan Commonwealth 2018. Kejayaan itu membolehkannya muncul gimnas pertama dalam sejarah dinobatkan sebagai olahragawati kebangsaan. Malah Amy juga muncul Olimpian wanita pada tahun sama. Beliau yang menyertai skuad kebangsaan pada 2008 turut meraih gangsa acara ribbon pada Kejohanan Asia 2018 selain 2 emas dan 2 perak Tamasya Sukan C Kuala Lumpur 2017. Amy turut membawa pulang pingat gangsa pada Sukan C Filipina tahun lalu. Selamat maju jaya kepada Amy Kwan dengan kerjaya baru nanti. Dan sukan rugby. Skuad rugby lelaki 7 pasukan negara terpaksa menunggu sehingga tahun depan untuk beraksi di peringkat antarabangsa susulan pembatalan kejohanan Seri Asia Rugby 17 impak pandemik COVID-19. Keputusan pembatalan itu dibuat Asia Rugby dengan kerjasama Jawatankuasa Pertandingan selain Jawatankuasa Kebajikan Pemain dan Perubatan serta pemegang taruhnya. Kejohanan Seri Asia Rugby 7 pasukan dijadual memulakan aksi 1 Oktober depan sehingga 31 Disember. Skuad Bunga Raya yang dikendalikan Saizul Hafifi Matno sepatutnya bersaing dalam Division 1 bersama Hong Kong, Jepun, China, Korea Selatan dan Emiriah Arab Bersatu UAE. Skuad negara sudah memulakan latihan secara bersentuhan sejak 15 Julai lalu. Namun Asia Rugby terpaksa membatalkan kejohanan berkenaan pada mesyuarat 29 Julai lalu ekoran perkembangan semasa COVID-19. Sebelum ini, Kesatuan Rugby Malaysia KRM turut membatalkan kesemua kejohanan tempatan musim ini yang meliputi kejuaraan rugby Piala Agong, kejuaraan 7 pasukan kebangsaan dan Liga Rugby Malaysia 2020 MRL. Sementara itu, skuad rugby wanita 7 pasukan negara turut menerima nasib sama apabila kejohanan Seri Asia Rugby yang sepatutnya mereka sertai bulan depan turut dibatalkan pihak Asia Rugby. Namun, Ketua Jurulatih Nik Safwan Ismadi Nikman sudah menjangkakan perkara itu dan telah merangka perancangan pasukan lebih awal. Kami mungkin juga akan mengadakan beberapa perlawanan ujian di peringkat tempatan. Ini adalah bagi tujuan pemanas badan dan juga untuk pihak jurulatih menilai prestasi-prestasi pemain yang baru. Untuk perancangan bagi tahun 2021,
hanya akan diketahui setelah kami mendapat berita selanjutnya daripada Asia Rugby. Untuk sementara ini kami hanya akan menumpukan kepada latihan dan juga perlawanan hujan di peringkat tempatan. Skuad yang diberi julukan Pantera Ladies itu berjaya kekal dalam saingan Seri Asia Rugby musim ini selepas berada pada ranking ke-7. Musim 2020 merupakan tahun kedua Malaysia berada dalam saingan Seri Asia selepas pertama kali memasuki kejohanan bertaraf Asia itu tahun lalu. Sukan pemotoran, Yamaha diharap dapat menemukan jalan penyelesaian terhadap insiden enjin pelumba MotoGP yang kehilangan kuasa secara tiba-tiba menjelang pusingan ketiga saingan di Republik Czech 9 Ogos ini. Hasrat itu disuarakan prinsipal pasukan Petronas Yamaha Sepang Racing Team SRT, Datuk Razlan Razali. Masalah enjin itu pertama kali menimpa pelumba legendanya Valentino Rossi pada MotoGP Spanyol sebelum pelumba Petronas SRT Franco Morbidelli menjadi mangsa terbaru di saingan MotoGP Andalusia. Tegas Datuk Razlan, insiden berkenaan sememangnya mengganggu penggunaan enjin bagi setiap pelumba. Menurut peraturan, setiap pasukan MotoGP tanpa konsesi iaitu Yamaha, Honda, Ducati dan Suzuki dibenarkan menggunakan 5 enjin bagi setiap pelumba musim ini. Pelumba yang menggunakan lebih daripada 5 enjin pada satu musim perlu memulakan perlumbaan di pit. Menurut sumber, Maverick Vinales telah pun menggunakan kelima-lima enjin sementara Fabio Quartararo, Rossi dan Morbidelli sudah menggunakan 4 enjin. Masalah itu jelas menggusarkan Petronas, SRT dan pasukan Yamaha kerana kedua-dua pelumba mereka, Quartararo dan Vinales, merupakan pencabar kejuaraan musim ini. Quartararo kini mendahului keseluruhan pelumba dengan 50 mata, diikuti Vinales 10 mata di belakang dan ketiga pelumba Ducati, Andrea Dovizioso dengan 26 mata. EPL juga jangan lupa Liga Malaysia akan bermula tidak lama lagi 26 Ogos ini. Segmen sukan berakhir di sini. Saya mengundurkan diri selepas ini kembali bersama dengan Andy dan juga Max. Silakan. Seorang banduan di Georgia, Amerika Syarikat diangkat sebagai wira selepas menyelamatkan seorang pengawal penjara yang terkena serangan jantung. Pengawal bernama Warren Hobbs kena serangan jantung ketika berada di mejanya di penjara Gwinnett County. Banduan dikenali Michelle Smalls yang menyedari kejadian itu telah mengajak banduan lain untuk membuat bising di dalam bilik tahanan masing-masing agar Hobbs sedar. Usaha itu membuahkan hasil apabila Hobbs kembali sedar dan menekan suis buka pintu salah sebuah bilik tahanan. Bantuan tiba selepas panggilan kecemasan dibuat banduan terbabit. Sebuah air terjun di Peru digelar air terjun pengantin kerana dari jauh kelihatan seperti pengantin perempuan. Ia juga menyimpan kisah dongeng. Menurut penduduk, satu ketika dahulu terdapat sepasang kekasih yang berkahwin tetapi tidak direstui keluarga. Pengantin lelaki dibunuh manakala pengantin perempuan melarikan diri ke gunung. Di situ, gadis itu dikatakan berdoa agar ditukar menjadi air terjun. Di China, telatah seorang kanak-kanak lelaki seakan mengaut sesuatu daripada bukunya mencuit hati warga net. Ia dimuat naik di laman sosial TikTok sebelum tular ke media sosial lain. Tular di media sosial sebuah rakaman kamera litar tertutup yang memaparkan seekor tikus masuk ke dalam seluar seorang lelaki. Kejadian dipercayai berlaku di sebuah bengkel kenderaan di China. Warganet menyifatkan ia sangat melucukan. Hampir 7 tahun dalam industri muzik, Sisi Iman semakin gah melakar namanya sebagai anak seni serba boleh. Sisi memberitahu Bidiva dia bakal menceburi bidang pengacaraan tidak lama lagi. Sisi akan mengacarakan satu rancangan untuk satu inilah apa ni nama dia okey nak cakap stesen lain tapi ada basically Sisi ada satu rancangan yang akan Sisi kemudilah yes program dia talent search juga dan Sisi akan hari-hari lah itu untuk kapsul dia, jadi hari-hari Sisi akan bersiaran lah. Di sebalik kesibukan memahat nama dalam industri muzik, Sisi akui dia tidak lupakan akademik.
Ketika ini Sisi sedang mengikuti program sarjana di sebuah universiti tempatan. Untuk Sisi punya master, punya research pun ada kena mengena juga dengan pelibatan Sisi dalam industri seni. Jadi bagi Sisi mudahlah kan, sebab for now kita punya networking pun dah ada kan. Jadi senang untuk Sisi dapat data dan Sisi rasakan macam ini adalah masa yang sesuai untuk Sisi sambung ya. Khas buat peminat video muzik lagu terbaru, Sisi bakal dikeluarkan bulan ini di semua laman rasmi media sosial miliknya. Pemakaian pelitup separuh muka boleh mengurangkan 60% risiko jangkitan COVID-19 berbanding mereka yang tidak memakainya. Mulai 1 Ogos 2020, orang ramai diwajibkan untuk memakai pelitup separuh muka terutamanya di kawasan seperti pengangkutan awam, lokasi sesak dan juga tumpuan awam. Dan orang ramai boleh didenda RM1,000 di bawah Akta 342, iaitu Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988 jika gagal mematuhi peraturan ini. Langkah pemakaian pelitup separuh muka 3 lapis. Yang pertama, pastikan bahagian berwarna berada di luar, bahagian putih berada di dalam dan kepingan logam itu diletakkan di atas hidung. Yang kedua, pegang tali gelung, letakkan di telinga masing-masing. Yang ketiga, pastikan hidung dan juga mulut ditutup sepenuhnya. Dan yang terakhir, gunakan kedua-dua tangan untuk membentuk kepingan logam mengikut bentuk hidung masing-masing. Jadi jom kita putuskan rantaian COVID-19. Saudara, berita perdana edisi 2 Ogos berakhir di sini. Terima kasih kerana terus kekal bersama semua buletin kami di saluran berita RTM. Maklumat sahih, jenama dipercayai. Apapun rantaian jangkitan COVID-19 belum diputuskan sepenuhnya. Terus patuh SOP ditetapkan dan sentiasa memantau status kesihatan diri dan keluarga. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat.